Integriti adalah satu elemen penting dalam kita berhadapan arus pembangunan negara yang semakin pesat. Inisiatif kerajaan iaitu Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA telah meletakkan bantras rasuah sebagai bidang kedua yang harus diberikan tumpuan, telah memfokus kepada 3 agenda utama, iaitu menangani rasuah berskala besar, menangani ketirisan dalam perolehan kerajaan, serta meraih semula keyakinan masyarakat terhadap agensi pengawal silaan dan penguatkuasaan menunjukkan kerajaan begitu komited untuk menangani jenayah rasuah. Amalan rasuah adalah bercanggah dengan nilai-nilai moral, etika dan agama rakyat Malaysia. Ia adalah wabak yang boleh menular dan merosakkan minda serta integriti. Akibatnya, jenayah rasuah menjadi semakin kompleks dan jika tidak dibendung, ia akan memusnahkan sebuah negara bangsa. Bagi menentang rasuah dan memperkasakan integriti, pembentukan sahsiah diri, etika dan imej pribadi masyarakat merupakan tunjang kepada usaha negara untuk mengatasi masalah ketirisan serta kerugian dalam urusan perbelanjaan dalam sektor awam dan swasta yang dilihat berisiko tinggi terlibat dengan gejala rasuah. Untuk itu, Pelan Integriti Nasional PIN diwujudkan selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020, iaitu membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Ini membuktikan Malaysia serius menangani isu rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Usaha ke arah membentuk pegawai berintegriti bertauliah ini telah bermula sejak 2008 lagi. Melalui mesyuarat khas Jabatan Kuasa Keutuhan Pengurusan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara telah memutuskan supaya Badan Pencegah Rasuah pada ketika itu menempatkan seorang pegawai kanan sebagai Ketua Pegawai Integriti secara kader di setiap kementerian, jabatan serta agensi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pematuhan terhadap semua undang-undang, peraturan, sistem dan prosedur, menyematkan budaya zero tolerance terhadap rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, serta memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pihak pengurusan organisasi yang ditempatkan. Selaras dengan itu, arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nombor 1 Tahun 2009 Siri Nombor 1 Tahun 2011 menetapkan supaya ketua-ketua jabatan dan agensi-agensi kerajaan mewujudkan pegawai integriti bertauliah yang berperanan merancang, melaksana dan memantau keberkesanan program-program integriti di kementerian, jabatan dan agensi masing-masing. Arahan ini juga bertujuan untuk menggalakkan pihak swasta terlibat sama dalam pelaksanaan program pegawai integriti bertauliah di organisasi masing-masing. Tanggal 30 Mac 2010, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan JKKM KPK bersetuju supaya program Certified Integrity Officer atau CEIO diwujudkan bagi melahirkan pegawai yang berintegriti. Program Pegawai Integriti Bertauliah merupakan satu program latihan yang intensif bertujuan untuk melahirkan pegawai yang bertanggungjawab dalam pengurusan integriti dan taktik urus di organisasi masing-masing. Pegawai ini akan dikenali sebagai Pegawai Integriti Bertauliah ataupun dalam bahasa Inggerisnya Certified Integrity Officer CEIO. Mereka yang menghadiri program ini akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan bagi membolehkan mereka merancang, melaksana dan memantau program-program aktiviti
dan tabib urus di organisasi masing-masing. Kini, organisasi saya, Jabatan Insolvensi Malaysia (MDI), mempunyai satu unit integriti yang merupakan one-stop center dan berfungsi untuk menyelaras mana-mana tindakan ke atas laporan pelanggaran integriti dengan lebih cekap dan berkesan. CEIO adalah program yang diiktiraf dan bertujuan melahirkan pegawai integriti bertauliah dan ianya dikendalikan sepenuhnya oleh Pusat Pembangunan Integriti Korporat, sebuah pusat di bawah Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia atau MAKA. CEIO adalah antara individu yang ditauliahkan oleh Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah setelah menjalani latihan khusus melalui program berstruktur yang dikendalikan oleh CIDC. Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah adalah dilantik oleh Ketua Setiausaha Negara atas nasihat Ketua Pesuruhjaya SPRM yang terdiri daripada mereka yang berpengalaman, berintegriti dan telah memberi perkhidmatan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam. 28 Jun 2010, pihak pengurusan tertinggi SPRM telah meluluskan modul latihan pegawai integriti bertauliah untuk dilaksanakan sebagai program latihan perintis pegawai integriti bertauliah mulai tahun 2010. Antara modul-modul yang diterapkan dalam program ini adalah modul pengenalan integriti, modul penguatkuasaan undang-undang, pengeliling, peraturan dan arahan, modul pematuhan dan pemantauan, serta modul pembentukan pelan integriti. Program CIO ini telah dijalankan selama 6 bulan dan saya telah menerima banyak ilmu dan pengalaman dalam tempoh masa tersebut. Selaras dengan objektif syarikat serta kehendak kerajaan dalam memberantas penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penyelewengan, TM telah melaksanakan banyak inisiatif. Antaranya adalah TM adalah GLC yang pertama mengadakan konsep e-learning untuk Code of Business Ethics. TM juga telah mengedarkan buku-buku panduan kepada setiap anggota kerja untuk memastikan mereka sentiasa melaksanakan kerja-kerja yang diamanahkan dengan betul. Antara buku-buku panduan berkaitan dengan integriti yang telah diberikan adalah prosedur tindakan tata tertib, kod etika perniagaan, prosedur bergerak etika atau whistleblowing dan kod tata cara perolehan. TM juga telah menandatangani Corporate Integrity Pledge dan menjadi rakan integriti dengan Institut Integriti Malaysia pada 5 Mei 2011. Berikutnya pada 20 Januari tahun 2012, TM telah melancarkan Integrity Pack untuk diguna pakai dalam proses perolehan TM. Antara agensi-agensi yang terlibat ialah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Institut Integriti Malaysia, Business Ethics Institute Malaysia, Malaysia Institute of Corporate Governance, Perpadanan Harta Intelek Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Institut Tadbir Awam Negara, Polis Diraja Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Kerja Raya Malaysia, Jabatan Audit Negara Malaysia, Syarikat Audit, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Amanah Raya Berhad, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Tenaga Kerja. Pada pandangan saya, sokongan semua pihak, terutamanya pengurusan yakin yang telah menyebabkan saya berjaya menyempurnakan kursus ini. Hasil daripada program pegawai integriti bertauliah, inisiatif yang telah dibuat adalah antaranya memperkemas dan memantapkan lagi sistem kerja, prosedur dan polisi yang sedia ada. Kami juga mempelbagaikan kursus dan program yang berkaitan dengan integriti kepada staf, di antaranya kursus pengurusan tabib dan pelaksanaan tata kerja yang selaras dengan keperluan ISO. Saya menyokong hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk melaksanakan program ini dan saya berharap program ini dapat diteruskan supaya dapat melahirkan modal insan yang mantap, profesional dengan nilai-nilai murni sekaligus mewujudkan masyarakat satu Malaysia berintegriti tinggi.
Program latihan Perintis Integriti Bertauliah telah bermula pada 2 Ogos 2010 hingga 21 Disember 2010 dan telah disertai seramai 24 orang peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Integrity Officer Training Program is very significant because it serves to plan, implement and monitor the effectiveness of integrity programs in ministries, departments and their agencies. This is in line with the number 1 direction of the Honourable Prime Minister in 2009 on implementation of accredited integrity officer program. In Amanah Raya Berhad, the implementation of integrity program is well planned since 2006. Antara agensi yang telah menghantar pegawai untuk mengikuti program latihan ini ialah Petronas, Amanah Raya Berhad, Puspakom, Tenaga Nasional Berhad TNB, Telekom Malaysia TM, Insolvency, Bonda dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sendiri, beberapa usaha-usaha pemantapan integriti ini kita jalankan, dan apabila saya sendiri dilantik sebagai CIO untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat, saya mula pakai beberapa input dari khusus ini untuk menyusun semula beberapa aktiviti dan juga program integriti di dalam Jabatan Bomba sendiri. Apabila menghadiri kursus CIO ini, dia memperlengkapkan lagi beberapa mekanisme di dalam usaha-usaha jabatan sendiri untuk memperkasakan integriti di kalangan kita. Program ini telah mendapat pengiktirafan daripada 6 agensi iaitu Unit Kemudahan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAPU), Institut Integriti Malaysia (IIM), Suruhanjaya Security (SC), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG) dan Institut Etika dan Perniagaan Malaysia (EIM). Saya mengetahui tentang program CIO ni daripada ketua jabatan saya sendiri, yang mana saya di sini sebagai pengurus unit tata tertib. Daripada situ saya telah pun banyak membuat program, membuat lawatan ke pejabat-pejabat di luar sana untuk memberi penjelasan dan juga penerangan kepada semua anggota PGSO bahawa peri pentingnya integriti di jabatan kita. Jadi untuk itu saya telah pun menjelaskan tentang apakah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh anggota, dan juga sekiranya berlakunya pecah amanah dan juga salah laku dari segi pelakuan rasuah, maka kita akan ambil tindakan sewajarnya. Pada pandangan saya, integriti ini adalah merupakan satu program yang amat baiklah, wajar dipanjangkan kepada semua agensi, terutamanya agensi yang menjalankan penguasaan. Antara peranan yang dimainkan oleh pegawai integriti bertauliah di sesebuah organisasi ialah menyelaras dan memantau program integriti, melapor sebarang pelanggaran integriti, menyelaras tindakan ke atas pelanggaran integriti, melaksanakan program pemulihan integriti, dan penghasilan artikel-artikel berkaitan dengan integriti. Selain itu, CIO juga bertanggungjawab membantu dan menyokong urustia Jawatan Kuasa Keutuhan Tadbir Urus atau JKTU, menasihati pengurusan dalam aspek integriti, memantau sistem penyampaian perkhidmatan, bertindak sebagai pegawai perhubungan organisasi kepada Pusat Pembangunan Integriti Korporat atau CIBC, dan memastikan kepatuhan kepada arahan dan peraturan organisasi. Selaras dengan objektif syarikat serta kehendak kerajaan dalam menteras penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penyelewengan, TNB telah melaksanakan banyak inisiatif. Antaranya adalah menerapkan konsep integriti sebagai salah satu dari keempat nilai-nilai bersama syarikat. TNB juga telah mengedarkan buku-buku panduan kepada setiap anggota kerja untuk memastikan mereka sentiasa melaksanakan kerja-kerja yang diamanahkan dengan betul. Antara buku-buku panduan yang telah diedarkan adalah prosedur tindakan tata tertib, kod etika, prosedur penggerak etika atau whistleblowing,
dan kod tata cara perolehan. Selain daripada itu, DAP juga telah menandatangani ikrar integriti korporat dengan kerjasama pihak SPRM pada 26 Julai 2011. Baru-baru ini pada 11 Januari 2012, Jawatan Kuasa Tertinggi Kumpulan TNB telah pun menubuhkan satu unit khas di Jabatan Unit Hal-Ehwal Dalaman yang akan bertanggungjawab dalam memastikan peranan CIO dilaksanakan dengan sepenuhnya mengikut hasrat kerajaan. Inisiatif mewujudkan CEIO melihat satu mekanisme yang berupaya memartabatkan negara di persada antarabangsa sebagai sebuah negara yang menolak segala bentuk amalan rasuah, penyelewengan serta salah guna kuasa secara total. There is seldom a day that goes by today without the words good governance, compliance, corporate social responsibility being mentioned in corporate boardrooms, in the C-suites of corporate executives. As a result of this, there's been an explosion of corporate compliance officers. It's a new profession, and really we've only seen this over the course of the last perhaps 5 or 7 years. But there's been no effort until now to try to create a standard for compliance officers. With this program, the MACC has begun doing that. So I think it's a wonderful program for professional compliance officers to be able to come in, to learn about best practices, to exchange experiences and to network. Oleh itu saya menyeru kepada semua pihak, sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta, agar dapat menyertai program ini dengan menghantar pegawai kanan peringkat pengurusan daripada organisasi masing-masing untuk kita latih sebagai pegawai integriti bertalian. Adalah diharapkan dengan wujudnya pegawai integriti bertauliah ataupun CEIO, Certified Integrity Officer di organisasi masing-masing, kita percaya ini akan menjadi pembangkit kepada budaya kerja berintegriti dan takmir terbaik.